عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita berbicara dan berbincang mengambil faedah daripada hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya yang masyhur, yang mana saya kira seluruh dunia Islam ini pastinya akan ada kuliah yang kita namakan sebagai kuliah hadis 40 karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebenarnya kuliah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, merupakan kuliah mingguan yang saya dan juga rakan-rakan daripada jemaah saya, iaitu kawan rapat saya Dr. Azmi dan juga Kak Majini, yang mana mereka usahakan untuk kita buat kuliah hadis 40 ni secara mingguan apabila berlakunya wabak Covid ni. Tapi tiba-tiba hari ni ada request daripada sahabat saya yang merupakan admin kepada page Local Ihsan ni. Dia minta supaya kita adakan secara live di Facebook. Maka bagi saya tak ada masalah lah, kita boleh buat secara live. Sebab itu ada live pada hari ni. Biasanya kita akan buat dalam bilik Zoom sajalah, dalam Zoom saja. Jadi kita insya-Allah hari ini akan bermula dengan hadis yang ke-40. Hadis 40. Hadis kitabnya nama 40. Hadis hari ini pun insya-Allah kita akan syarah hadis ke-40. Sebagai kebetulan Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Ar-Riqaq. Kitab Ar-Riqaq ni merupakan kitab penyucian jiwa yang Imam Bukhari letakkan di dalam sahih dia, supaya kita orang Islam ni selain daripada digalakkan ataupun disuruh, diperintahkan untuk beribadat kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama kita juga disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk menyucikan jiwa, melembutkan jiwa. Kerana sifat orang-orang mukmin tu apabila mendengar kalam Allah dan kalam Rasul, hatinya akan jadi takut. Takut dengan akhirat, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama mereka rindukan kepada syurga Allah. Mereka rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni merupakan hadis yang besar, hadis yang mempunyai faedah yang sangat penting dalam kehidupan insan. Walaupun hadis ni hadis yang pendek. Kata Syekh Mustafa Bura ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab dia Al-Wafi. Dalam kitab dia ada satu kitab mensyarahkan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Kitab dia tu dipanggil Al-Wafi, yang mana dalam kitab Al-Wafi dia kata hadza hadithun syarif. Hadis ni merupakan hadis yang mulia, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, azimul qadr, yang merupakan kedudukannya sangat agung, jalilul fawaid, dia punya faedah sangat besar dan sangat mulia, jami' li anwa'il khair, yang mana hadis ini menghimpunkan kebaikan yang sangat banyak, pelbagai kebaikan, wa jawami'ul mawa'idh, dan hadis ini mengandungi nasihat-nasihat yang lengkap, yang menyeluruh. Wa huwa aslun fi qasril amali fid dunya, dan inilah hadis yang menjadi punca supaya manusia ini mengurangkan angan-angan,
memendekkan cita-cita mereka terhadap dunia. Fa innal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskana fayatma'innu fiha. Kerana seorang mukmin itu tidak wajar, ya. Kerana seorang mukmin itu tidak wajar untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang maskan, maksud tempat tinggal yang sangat yang kita kata yang kekal. Kerana dunia ni tak kekal, kata dia. Maka nanti dia akan jadi selesa dan akan melupakan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Hadis ini kata Syekh Bura merupakan hadis yang penting, dan insya-Allah saya akan terjemahkan hadis ini supaya kita dapat maknanya yang secara orang kata apa? Secara umum dulu, kemudian insya-Allah kita akan cuba untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkinlah daripada hadis yang Al-Imam An-Nawawi masukkan ini, yang merupakan hadis yang mana Nabi SAW memberikan nasihat yang baik kepada Ibnu Umar, bukan hanya kepada Ibnu Umar, bahkan kepada kita juga. Baik, maksud hadis ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar ni nama sebenar dia Abdullah Ibnu Umar, dikenali dengan Ibnu Umar ataupun Abdullah Ibnu Umar. Gelaran dia ataupun kunyah dia Abu Abdurrahman, anak kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah kedua orang Islam, Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Ibnu Umar lahir mengikut pengkaji-pengkaji sirah, dia lahir 10 tahun sebelum daripada peristiwa hijrah. Hijrah ke Madinah bersama dengan ayahnya. Ketika itu umurnya masih lagi belum baligh. Dia berpindah daripada Mekah ke Madinah mengikut ayahnya, dan pada peristiwa peperangan Badar, Ibnu Umar pernah menawarkan diri untuk berperang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang biografi sahabat Nabi, seperti kitab Al-Isabah, seperti kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, Ibnu Umar ni pada umur dia 13 tahun, dia cuba untuk menawarkan diri dia bersama-sama berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu umur dia sekitar 13 tahun. Tetapi Ibnu Umar mengatakan apabila dia menawarkan diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima dia kerana umur dia masih kecil. Dan apabila berlakunya peperangan Uhud, yang mana Uhud berlaku setahun selepas peristiwa Badar, dia mencuba nasib untuk menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi juga menolak kerana dia masih muda. Dan peperangan yang pertama yang dihadiri oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini dikatakan oleh para ulama ialah peperangan Khandaq. Dan selepas daripada itu, setiap peperangan yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar akan bersama. Dan Ibnu Umar juga terlibat dalam perjanjian Ar-Ridwan, satu perjanjian yang berlaku sesama orang Islam untuk membela Uthman, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahawasanya Allah meredai mereka-mereka yang berada di bawah pokok Ar-Ridwan berjanji setia untuk mempertahankan Uthman, untuk membela nasib Uthman apabila tersebarnya berita bahawasanya Uthman telah dibunuh dan ditangkap oleh Quraisy ketika mana sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang musyrikin Mekah pada masa itu. Dan Ibnu Umar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terlibat dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang mana berlaku di antara orang Islam bersama dengan Rom, yang berlangsung di medan Mu'tah, Karak. Sebab saya belajar dulu saya buat degree dulu di Jami'ah Mu'tah, ya. Universiti Mu'tah. Bukan Jami'ah Muta'ah. Ada orang selalu disilap sebut, dia kata Universiti Muta'ah. Yang Muta'ah ni kami tak terlibat lah. Geng-geng Syiah adalah Muta'ah, kami tak ada lah. Mu'tah, bukan Muta'ah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, Ibnu Umar merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberi fatwa di zaman hidupnya.
kerana dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak lama dan dia merupakan sahabat yang muda. Dia merupakan sahabat yang muda dan dia mempunyai anak murid yang banyak nak mencari fatwa daripada dia. Yang mana Ibnu Umar di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mungkin dia ni rapat dengan Nabi disebabkan ayah dia lah. Ayah dia merupakan sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia banyak riwayat hadis. Bila banyak riwayat hadis, dia merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, Al-Imam Az-Zuhri kalau tak silap saya, dia pernah menyebut, dia kata la na'dilu bi ra'yi Ibn Umar fa innahu aqama ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 60 sana. Dia kata sesungguhnya kami tidak akan berganjak, kami tak akan tukar pandangan Ibnu Umar ni dengan pandangan orang lain, kerana dia hidup selepas daripada Rasulullah ni sepanjang 60 tahun. Lepas Rasulullah tak ada, dia duduk di hidup selama 60 tahun. Falam yakhfa alaihi syai'un min amrihi wala min amri sahabah. Kata Zuhri, yang mana falam yakhfa alaihi syai', Ibnu Umar ni tidak tersembunyi pun pada dia perkara-perkara daripada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan urusan para sahabat. Dan dia banyak meriwayatkan hadis. Kata Ibnu Hazmin dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, dia kata al-mukthiruna minas sahabah radhiyallahu anhum fima ruya anhum minal futya Umar wa ibnuhu Abdullah. Dia kata, ini disebut oleh Ibnu Hazm, dia kata para sahabat yang banyak diriwayatkan daripada mereka itu fatwa-fatwa di dalam fiqh. Yang pertama Umar, dan yang kedua anak dia Abdullah bin Umar. Lepas tu disebut Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain lagi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Umar ni merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Yang mana kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ada lalu satu jalan. Lepas tu Nabi agak melakukan sedikit lencongan pada jalan itu. Bila lalu kawasan tu sekali lagi, anak murid dia Mujahid kata, kuntu ma'a ibni Umar fi safar. Hadis ni riwayat, kisah ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dia. Yang mana Mujahid mengatakan, Mujahid kata dalam permusafiran bersama dengan Ibnu Umar, pada waktu tu dia bersama dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar lalu satu jalan dan dia buat lain satu lencongan, sedangkan tak ada keperluan untuk dia buat benda tu. Fasu'ila, maka dia ditanya an zalik, ditanya kenapa dia buat macam tu. Maka kata Ibnu Umar, kuntu ma'an Nabi SAW fi safar famarra bihadha tariq fahada anhu fahadtuhu. Maksudnya, Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar kata, dulu masa sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah lalu kat kawasan ni. Dan bila lalu kawasan ni, Nabi pernah buat lencongan sikit. Mungkin Nabi buat lencongan tu sebab mungkin kat situ ada batu, mungkin kat situ ada kayu. Tapi bila Ibnu Umar lalu sekali lagi, selepas daripada zaman Nabi, kawasan tu tak perlu lagi untuk buat lencongan, maka dia melencong juga. Sebab tu anak murid dia tanya, kenapa buat macam tu? Dia kata sebab Nabi lalu kat sini Nabi melencong, maka aku ikutlah. Para ulama mengatakan ada dua sebab. Salah satu daripada dua sebab ni, mungkin Ibnu Umar buat macam tu. Yang pertama, kerana dia memang nak ikut Nabi SAW dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi. Apa saja yang Nabi buat, apa saja yang Nabi tunjuk, apa saja yang Nabi lakukan, selagi mana ia bukan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Ibnu Umar ni cara dia nak mengingati sesebuah hadis dengan dia mengamalkan supaya dia tak lupa. Seperti mana kata Waqi' Ibn al-Jarrah, guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana kata Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullah, dia kata idza aradta an tahfazal hadis fa'mal bihi takun min ahli. Kalau kamu suka untuk mengamalkan untuk menghafal sesebuah hadis, kalau kamu nak untuk menghafal sesebuah hadis, fa'mal bihi, beramallah dengannya, takun min ahli, kamu akan jadi ahli, kamu akan jadi
ahli dalam hadis tersebut, maksudnya kamu boleh mengamalkan, kamu boleh ingat terus hadis tersebut. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar ni dianggap sebagai sahabat yang syadidul ittiba' li sunnati Rasulullah SAW, merupakan di antara sahabat yang kuat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar dalam hadis ni dia cerita, dia kata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi SAW memegang bahu aku. Nabi duk pegang bahu aku. Saya akan hurai nanti faedah-faedahnya. Saya baca dulu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dalam dunia ini seolah-olah kamu ni orang asing. Aw abiru sabil, ataupun orang yang melintas jalan. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, dia kata kepada anak murid dia, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Bila engkau telah melalui waktu petang, kamu jangan tunggu waktu pagi esoknya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila kamu melalui pada waktu pagi, kamu jangan tunggu pada waktu petang. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan ambillah sebahagian daripada kesihatan kamu untuk kesakitan kamu. Maksudnya, ambil waktu kamu tengah sihat ni supaya nanti bila tengah sakit kamu tidak menyesal. Wa min hayatika limautik, dan ambil peluang ketika mana kamu sedang hidup sebelum kamu meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok hadis ni memberikan kita beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama, ia menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pendidik yang baik. Nabi merupakan guru yang sangat agung. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang mukmin, fi rasulillah, pada nabi itu ada contoh yang baik. Maka Nabi SAW muallim, murabbi. Nabi SAW merupakan pendidik yang agung. Oleh kerana itulah ulama-ulama hari ini banyak mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak membina tata cara pengajaran dan pembelajaran yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak teori-teori pengajaran moden hari ini, walaupun kita sangka ia bersumberkan kepada teori barat, tetapi sebenarnya kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati Nabi juga pernah melaksanakan teori tersebut. Nabi pernah melaksanakan juga kaedah-kaedah pengajaran tersebut. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita tengok Nabi SAW ini merupakan guru yang terbaik. Apa tanda dalam hadis ni yang merupakan guru yang terbaik? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tunjukkan kepada kita semua ketika mana Nabi menasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, ya, dia tengok, ya, dia rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu dia. Dia rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu dia, sambil pegang bahu dia Nabi memberikan nasihat. Ini pentingnya untuk kita panggil apa? Bila nak nasihat orang, pentingkan sentuhan. Pentingkan sentuhan, kerana sentuhan ini ada kalanya memberikan kita rasa dekat, memberikan satu isyarat bahawasanya orang yang nak memberikan nasihat ini merupakan orang yang sayang kepada kita. Maka Nabi SAW waktu nak menasihati Ibnu Umar, nak menasihati Ibnu Umar, Nabi SAW menggunakan kaedah sentuhan. Nabi menyentuh bahu dia, nak menunjukkan kepada kita, Nabi nak menunjukkan kepada kita bahawasanya waktu nak menasihati Ibnu Umar, Nabi nak supaya Ibnu Umar rasa yang Nabi SAW dekat dengan dia. Nabi SAW dekat dengan Ibnu Umar, sayang kepada Ibnu Umar. Oleh kerana itulah dia sentuh Nabi sentuh bahu dia.
Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan metod. Jadi kalaulah kata kita nak orang kata apa, nak nasihati orang yang rapat dengan kita, yang mungkin kita rasa dia akan sukar untuk menerima nasihat, maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin boleh mencuba kaedah ni. Ataupun kita nak nasihati anak murid kita, mungkin kita boleh guna kaedah ni. Sentuh dulu bahu dia. Kalau kita tengok sebenarnya bab sentuhan ni bukan hanya Nabi sallallahu alaihi bukan hanya Nabi SAW buat pada Ibnu Umar saja. Bahkan Jibril ketika mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Gua Hira. Waktu di Gua Hira, Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd, kata Nabi. Malaikat ni satu makhluk yang aku tak tahu, sebab masa tu Nabi tak tahu itu Jibril kan. Jibril datang tak memperkenalkan diri lah dalam riwayat tu. Dia ambil aku dan dia peluk aku sehingga aku penat. Kenapa peluk? Seolah-olah Jibril. Banyak faedah sebenarnya, tapi di antara faedah yang kita boleh ambil, Jibril ni guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila Nabi tidak boleh membaca, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluk dengan kemas sehingga Nabi rasa sesak nafas sikitlah. Pertama sebab Jibril nak bagi tahu Nabi bukan sedang bermimpi, Nabi sedang berhadapan dengan situasi yang real. Yang kedua, seperti mana kata Ibnu Hajar ketika dia syarahkan hadis ni, supaya Nabi menumpukan sepenuh perhatian dia kepada apa yang nak disampaikan oleh Jibril. So bila dia peluk sampai penat, Nabi tidak ada ruang untuk memikirkan benda yang lain lagi. Fokus kepada pengajaran yang akan disampaikan oleh Jibril, dan dalam masa yang sama Jibril peluk. Peluk ni memberikan kesan. Tapi kalau peluk ni kena peluk yang sama jantina lah, jangan pergi peluk anak dara orang pula. Kalau bukan mahram tak pasal-pasal jadi kes pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sentuhan ni sangat penting. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi juga menunjukkan bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi juga menyentuh sahabat yang lain juga. Seperti mana kata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi yang alim juga. Dia kata apa? Dia kata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffai." Nabi mengajar aku lafaz nak membaca tasyahud. Ya Allah, saya ada masalah sikit pada earphone saya ni. Insya-Allah nanti saya cari earphone barulah. Dia tak boleh detect, tak dengar di telinga saya. Tapi tak apa Baik, saya kena renggangkan sikit supaya telinga saya dengar. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku tasyahud. Kafi baina kaffai, yang mana tangan aku berada di dua-dua tangan Nabi. Maksudnya Nabi memegang tangan Ibnu Mas'ud ketika mana mengajarkan tasyahud. Nak memberikan isyarat bahawasanya Nabi SAW sayang kepada sahabat-sahabat dia, nak mengajar satu benda yang sangat-sangat bernilai. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kata Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i, dia kata dalam hadis waktu dia hurai hadis dia kata, wa fihi massul muallim aw wa'iz ba'da a'da'il muta'allim aw al maw'uz 'inda at-ta'allum. Dia kata di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah orang yang nak mengajar, orang yang nak menasihati boleh untuk memegang sebahagian daripada anggota murid yang belajar, tapi dengan syaratlah mesti sama jantina, jangan pegang orang yang tak halal untuk dipegang lah. Kalau kita nak nasihat, dia kata, ataupun kita nak mengajar, pegang sedikit anggota badan orang yang nak belajar ni inda ta'allum, ketika nak belajar. Dan benda ni saya buat tuan-tuan dan puan-puan. Sewaktu saya mengajar dulu, kalau mengajar budak-budak lah terutamanya, kalau mengajar anak-anak terutamanya, saya akan sentuh. Nak nasihat anak pun pegang, sentuh. Dan ada satu pengalaman saya ni, kawan-kawan tahulah, dalam kuliah saya, sebelum ni saya ada cerita, tapi oleh kerana kita dah lalu hadis ni, paling tidak saya cerita sikit sebagai ulangan lah. Bagi anda dengar, anggap sebagai ulangan lah. Tuan-tuan, saya mengajar salah satu daripada sekolah yang mengumpulkan anak-anak murid yang pernah terlibat dengan jenayah juvana. Ada yang terlibat dengan dadah, ada yang terlibat dengan mencuri, ada yang sebahagiannya terlibat dengan membunuh. Jadi saya mengajar di situ bersama-sama usaha
yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat saya seperti Tris dan juga Remy dan juga Kak Suraya. Jadi kami buat kuliah di sana selama ataupun dengan tempoh 2 minggu sekali. Cuma dah lama dah terhenti sebab disebabkan oleh kerana PKP ni. Tak apa, insya-Allah kalau dah selesai PKP ni kita akan sambung balik insya-Allah. Cuma waktu saya mengajar dia orang solat. Jadi sebelum pertama saya pergi, saya ajar bab taubat dulu, ajar bab tentang hakikat dunia dulu, then saya ajar dia orang solat. Bila solat ni saya sentuh dia orang. Tu guru besar dia kata. Guru besar dia tengok, dia kata, "Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sebab sentuh anak murid saya." Saya macam, "Kenapa pula?" Dia kata, "Ustaz, bukan semua orang berani untuk sentuh Ustaz." Dia kata, "Bukan semua orang berani untuk sentuh." Saya kata, "Kenapa pula?" Dia kata, "Iyalah Ustaz, budak-budak Jubana ni kadang-kadang orang fikir macam-macam. Mungkin dia orang duk fikir ada HIV ke apa. Saya pun takut lah. Ada HIV ke?" Dia kata, "Tak adalah Ustaz. Kalau HIV tak adalah duduk sini. Tapi masyarakat, persepsi orang macam tu. Nak sentuh anak-anak murid saya ni takut. Macam-macam dia orang fikir. Tapi terima kasih banyaklah Ustaz." Saya kata, "Saya pun tak nak terfikir pasal HIV tu. Tapi mengajar solat ni, kalau mengajar anak-anak, abang kena pegang." Saya kata. Tapi ia memberikan satu kesan yang besar Ustaz pada mereka. Yang mana mereka menganggap bahawasanya Ustaz sangat mengambil berat pada mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan, masa saya pegang tu saya tak ada rasa apa pun, kan? Tapi saya nak beritahu, kadang-kadang melalui sentuhan-sentuhan ni, ia memberikan kesan yang besar. Sebab itu Nabi SAW ketika mana mengajar Ibnu Mas'ud, nak memberi pesanan kepada Ibnu Umar, Nabi menggunakan kaedah sentuhan. Begitu juga dalam hadis yang kita baca awal-awal dulu, ketika mana Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi SAW dalam bentuk seorang lelaki yang tak dikenali, bajunya begitu putih, rambutnya begitu hitam. Hadis Umar bin Khattab, hadis 40 juga. Hadis yang kedua, kalau tak silap saya. Kalau kita tengok balik hadis kedua, kita akan jumpa hadis iman, Islam dan ihsan. Kan Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk lelaki yang tak dikenali. Kata Umar, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iz tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab wa shadidu sawadi sya'ar, la yura minhu atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad." Kan? Dalam hadis tu Umar kata, ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang muncul seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, yang mana rambutnya sangat hitam. Kemudian dia duduk bersama dengan Nabi. Tidak nampak pada badannya tanda-tanda musafir dan tidak ada pun seorang pun di kalangan kami yang mengenali. Tak ada seorang pun yang kenal dia kata. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun duduk bersama dengan Nabi, di depan Nabi. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lutut dia pada lutut Nabi. Tahu sentuhan? Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan tangannya di atas, dia letak tangannya, tapak tangan itu dia letak di atas peha, di atas dua peha. Para ulama berbeza, ada yang kata peha Nabi, ada yang kata peha Jibril. Tapi dalam riwayat Nasa'i clear disebut Jibril menyentuh peha Nabi SAW. Jadi nak bagi tahu, sentuhan ni satu benda yang penting apabila kita nak mengajar. Jadi kalau boleh, kita boleh, orang kata apa, dalam nak menasihati, kita guna metod ni. Selain daripada metod, kita bagi tahu kepada orang yang kita nasihat tu, kita sayang kat dia berdasarkan kepada ukhuwah Islamiyah. Seperti mana hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW pesan, kalau salah seorang daripada kamu mengasihi saudara muslimnya, maka bagi tahu supaya dia tahu kita menyayangi dia kerana Allah. Kita sayang dia kerana Allah, jadi bila nak nasihat, kita bagi tahu, aku sayang kau kerana Allah, sambil pegang dan bagi nasihat. Sebab kita tahu, saya tahu, nak nasihat kawan yang rapat, nak nasihat kenalan yang rapat ni merupakan perkara yang sukar. Tetapi inilah bezanya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bezanya Islam dengan persahabatan di dalam Islam dengan persahabatan yang didasari dengan dunia. Orang yang hidup dalam dunia mungkin dia berkawan kerana ada kelebihan yang ada pada kita. Dia berkawan tu kerana ada kepentingan. Dia kawan tu kerana dia nak mudah untuk dia. Kerana kita ada kuasa, kerana kita ada duit, kerana kita kaya umpamanya.
Tapi berkawan di dalam Islam melepasi, melampaui semua benda tu. Kawan dalam Islam, sahabat dalam Islam, ialah sama-sama nak menuju redha Allah. Kalau saya tersilap, awak tegur saya sebagai kawan. Dan kalau awak tersilap, saya juga sebagai sahabat kena tegur awak. Jadi, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini beza persahabatan di dalam Islam dan persahabatan yang didasari dengan dunia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ni juga, ia memberikan kita satu faedah bahawasanya selain daripada sentuhan, terutamanya nak menasihati anak muda, terutamanya nak menasihati budak-budak, sentuhan tu penting. Yang kedua, kalau boleh ringkaskan. Kerana Nabi SAW ketika nak menasihati Ibnu Umar dengan satu benda yang besar, dia tak syarah panjang. Nabi hanya memberikan jawami'ul kalim. Nabi memberikan nasihat yang sangat-sangat simple dan pendek, tetapi mempunyai makna yang besar. Mempunyai makna yang sangat besar. Kerana kadang-kadang orang muda ni, dia tak dengar ucapan, dia tak suka dengar ucapan yang panjang-panjang, yang melirik ni. Pendek, precise, simple, tetapi capai maksud. Jadi kalau boleh kita cuba untuk memberikan perkataan kita, kalam kita ni simple tetapi memberikan maksud yang mendalam. Orang kata deep, orang kata deep. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Nabi SAW memberikan satu pengajaran, memberikan satu nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang merupakan di antara orang muda pada zaman tu. Nabi menjelaskan kepada Ibnu Umar tentang hakikat dunia. Sebab tu Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah seperti mana kamu ni orang asing. Seperti mana kamu ni orang dagang. Apa maksud orang dagang? Orang dagang ni maksudnya orang yang berada bukan di kampung halaman dia. Orang yang tidak mempunyai kerabat yang ramai di tempat yang dia duduk sekarang. Maka Nabi SAW memberikan satu peringatan kepada Ibnu Umar bahawasanya kamu dalam dunia ni kena jadi macam orang dagang ataupun orang yang berhenti sekejap. Orang musafir berhenti sekejap nak mencari bekalan supaya dapat meneruskan perjalanan semula. Maka Nabi nak memberikan isyarat kepada Ibnu Umar bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan, dunia ni tak lama. Seperti mana musafir itu tidak kekal lama dan tidak berkekalan selama-lamanya, sebagaimana orang yang dagang ini pastinya ada tujuan dan cita-cita untuk kembali ke negeri asalnya. Maka begitulah kehidupan orang mukmin dalam dunia. Perlu letak set di dalam kepala bahawasanya dunia ini tidak kekal. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dalam surah yang lain, dalam surah Az-Zumar ayat 30, Allah Ta'ala kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, juga akan mati dan mereka juga akan mati. Tidak ada yang kekal dalam dunia ni melainkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Selagi mana ia dinamakan makhluk, pasti akan ada waktu Allah Ta'ala akan membinasakan dia. Yang hanya kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La baqa'a illa lillah. Tidak ada baqa', tidak ada kehidupan yang tidak putus-putus, yang tidak mati, melainkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Nabi memberikan pesanan ini kepada Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Umar masih muda. Nabi memberi pesanan ni sedangkan Ibnu Umar ni masih muda. Kenapa dia bagi pesanan ni? Kenapa Nabi bagi pesanan ni? Kerana orang muda ni, hakikat orang muda ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, hakikatnya adalah mereka sedang iqbal ala dunia. Asy-syabab yuqbiluna ala dunia. Kerana para pemuda ni kebiasaannya mereka menumpukan dunia mereka lebih. Mereka menumpukan kepada hakikat dunia ni lebih sikit. Kenapa? Kerana tenaga tengah kuat. Kerana dunia pun tak orang kata apa? Tak puas lagi hidup dalam dunia. Tenaga tengah kuat nak mencari kehidupan dunia. Oleh kerana tu Nabi SAW memberikan pesanan kepada Ibnu Umar
supaya Ibnu Umar sedar akan hakikat ni, supaya Ibnu Umar tidak melupakan hakikat kehidupan dia dalam dunia dan tujuan dia berada di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, benda inilah yang mana Nabi memberikan pesanan kepada Ibnu Umar. Nabi kata, dunia ni sekejap. Kamu kena hidup dalam dunia ni sama seperti orang asing. Ya. Kenapa Nabi menyamakan kehidupan kita sama seperti orang asing? Ini ada sebab lah. Kerana orang asing ni hidup dalam dunia. Yang asing, yang dagang, dia pendatang, dia tak ada kerabat dekat sana. Saya pernah duduk di Jordan. Hampir 8 tahun saya duduk di Jordan. Jauh daripada keluarga. Jauh daripada kawan-kawan rapat. Jadi bila kita duduk di sana, kita behave. Kita menjaga tindakan, menjaga segala tingkah laku. Kerana tak pasal-pasal nanti kena tarik visa. Tak pasal-pasal gaduh dengan orang tempatan, kena hantar balik. Kita tak mahu. Maka dunia mukmin pun kena duduk macam tu. Kena sedar bahawa dunia ni, kita ni hanya orang asing. Kenapa dipanggil orang asing? Kerana kita ni keturunan kita, Nabi Adam alaihi salam, datuk kita daripada syurga. Kita bukan asal dunia. Adam alaihi salam dicipta oleh Allah, didudukkan oleh Allah, Adam ni dan Hawa ni di dalam syurga. Cuma hikmah Allah menjadikan dunia ni tempat manusia untuk hidup sebelum masuk kembali ke dalam syurga semula. Oleh kerana itu kita bukan orang sini. Kita sebenarnya berasal daripada syurga dan kita insya-Allah akan masuk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata awabiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah macam kamu ni orang asing. Ataupun mungkin sebahagian daripada kita mengatakan atau tu macam pilihan. Boleh ni, boleh ni. Awak boleh makan mi atau makan nasi. Atau kan maksud pilihan, litakhir, untuk pilih. Tapi Syekh saya, Syekh Sharaf Al-Qudah, ketika dia menghuraikan hadis dalam kitab dia Al-Hadith Nabawi fi Raqaiq, ketika dia huraikan hadis ni dalam kitab Petunjuk Nabawi bagi hati, dia mengatakan, bagi pelembutan jiwa lah, dia kata dekat sini bukan bermaksud pilihan, tetapi kat sini kalau boleh pilih yang kedua ni. Contohnya macam kita kata kat orang, awak boleh ambil yang ni, atau nak lebih baik lagi ambil yang tu. Atau yang lebih baik. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Nabi memberikan pilihan kepada Ibnu Umar, bukan maksud pilihan tu kedua-dua pilihan sama. Nabi kata, hiduplah kamu dalam dunia. Jadilah kamu dalam dunia ni seperti orang asing. Seperti orang asing. Ataupun orang yang bermusafir. Ataupun orang musafir yang terputus bekalan. Lepas tu dia berhenti kejap macam ni. Atau tu maksudnya kalau nak lebih baik lagi, jadi macam tu. Tak boleh jadi macam orang asing. Nak lebih baik, jadi macam orang yang bermusafir, berhenti sekejap. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW bagi tahu tentang dunia ni, kamu kena hidup seperti orang yang bermusafir, yang berhenti sekejap, maka kita tahulah Nabi dalam hadis yang lain, Nabi pernah berpesan kepada para sahabat, yang mana sahabat ni tuan-tuan, dia tengok Nabi SAW tidur di atas satu kawasan yang tidak ada tilam pun. Nabi tidur, Nabi baring, bila Nabi bangun, berbirat badan Nabi, berbekas badan Nabi SAW, menunjukkan kawasan yang Nabi tidur tu kawasan yang sangat sederhana, yang sangat sukar untuk selesa. Sebab badan Nabi berbekas-bekas, berbirat-birat. Maka para sahabat kata, boleh tak kami buatkan tempat yang baik sikit untuk Nabi? Nabi kata, mali walid dunia. Apakah aku dengan dunia ni? Apa kaitan aku dengan dunia ni? Nabi SAW berpesan, Nabi kata, innama masali wa masalud dunya ka masali rakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Yang bermaksud, apakah kaitan aku dengan dunia? Mali walid dunya. Apa kaitan aku dengan dunia? Ma ana illa karakibin. Tidaklah aku ni melainkan seperti orang yang menunggang, bermusafir. Istadalla tahta syajarah. Dalam riwayat ini disebut fi dhilli syajarah.
duduk di bawah bayangan pokok, duduk di bawah teduhan pokok sekejap nak berehat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia akan pergi beredar, meninggalkan pokok tersebut. Itulah hakikat dunia. Dunia ni macam pokok tu, yang mana kita akan duduk sekejap saja. Maka bila Nabi SAW mengatakan, memberikan gambaran bahawasanya kita dalam dunia ni kalau boleh yang terbaik, jadi macam orang yang bermusafir berhenti sekejap dalam perjalanan, menunjukkan perhentian kita di tempat itu. Bila kita bermusafir jauh, naik highway umpamanya, kita akan berhenti sekejap kat R&R. Bila kita nak isi minyak, bila anak kita nak pergi toilet. Perhentian kita di situ, perhentian yang sangat sekejap. Perhentian kita dekat situ merupakan perhentian yang mempunyai tempoh yang limited, mempunyai tempoh yang berkadar, bukan selama-lamanya. Dan tidak ada keperluan untuk kita ni terlalu seronok berada di perhentian, kerana itu bukan destinasi. Itu bukan destinasi kita. Ambil mana yang perlu saja. Kalau perlu belanja, belanja yang perlu saja. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi menggunakan perumpamaan. Ini pun metod dakwah juga ni. Menggunakan perumpamaan dengan sesuatu yang orang boleh faham. Kita nak ajar satu benda, mungkin orang tak faham. Orang tak pernah tengok akhirat. Kita tak pernah mengalami situasi akhirat. Jadi tak tahu macam mana akhirat tu. Hakikat dunia dan akhirat ni pun kita tak boleh bayang dengan sebenar-benar bayangan, kerana kita tak pernah nampak akhirat tu macam mana. Maka Nabi SAW memberikan satu perumpamaan dengan benda yang kita biasa tengok, iaitu perumpamaan orang bermusafir. Perumpamaan orang dagang dan orang asing yang duduk satu tempat. Jadi orang boleh faham, oh itulah keadaan yang sepatutnya kita berada dalam dunia ni, kerana dunia ni tak lama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bermusafir dan berhenti sekejap, keadaan itu tidak memungkinkan kita untuk ambil benda yang tidak sepatutnya. Tak mungkin orang yang transit dekat airport Dubai, dia tengok dalam tiket dia, saya ni transit dekat Dubai ni 14 jam ni. Sebelum nak ambil flight lain, sebelum nak ambil pesawat lain. Maka dia pun kata macam inilah. Dia kata kat PA dia, oleh kerana ada 14 jam ni, pergi tolong belikan rumah untuk saya. PA pun terkejut. Buat apa bos nak beli rumah? Dia kata, ya 14 jam ni nak duduk mana? Bos duduk hotel sudah lah bos. Tak payahlah nak beli rumah sebiji. 14 jam je pun nak duduk. Kan? Jadi, nasihat yang diberikan itu adalah nasihat yang benar. Kerana nak beli rumah semata-mata nak duduk sewaktu transit, tidak bermanfaat. Lebih daripada had. Maka itulah keadaan kita dalam dunia. Jangan ambil lebih daripada had. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ketika bermusafir ini, bila Nabi menggunakan musafir, orang yang berhenti sekejap dalam perjalanan, ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, musafir ini, Nabi nak memberikan isyarat bahawasanya dalam dunia ni, kita jangan cari teman-teman, melainkan teman yang boleh mengingatkan kita dan membantu kita untuk mencapai destinasi yang sebenar. Sama macam orang musafir. Orang musafir ni kalau dia nak ada teman, biar teman dia tu teman yang tak melupakan destinasi dia. Kalau dia berkawan dengan orang yang boleh menyesatkan dia daripada matlamat asal dia, daripada destinasi dia, tak boleh harap punya kawan, kan? Suruh masuk kanan, dia pergi masuk kiri, ya, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam keadaan tu, ya, kita tinggalkanlah, kerana dia tidak mampu untuk menjadikan, ya, kita tidak mampu untuk menjadikan kita kekal berada di atas jalan yang sebenar. Akhirat dengan dunia ni seolah-olah macam jalan yang lurus, hujung sana akhirat. Bagi orang yang tersilap jalan, dia seolah-olah ambil exit sebelum sampai tempat tujuan asal dia. Kita nak pergi Johor Bahru, kan, nak keluar di Tol Skudai, tiba-tiba dalam keadaan tu kita pergi ambil simpang masuk ke Jasin, tak sampai kita. Sebab tu kena taubat kembali pada jalan asal, masuk balik highway terus ke Skudai. Tapi kalau ada orang yang paksa kita untuk exit pula di Yongping, tak sampai juga kita kat Johor Bahru, sedangkan kita adalah destinasi kita yang selamat adalah Johor Bahru. Oleh kerana tu, pilih sahabat, pilih kawan yang boleh menjadikan kita ni tuan-tuan dan puan-puan berada betul-betul di atas landasan, dan kawan kita pun yang sentiasa ingatkan kita tentang matlamat kita. Kalau kita tersilap langkah,
Kalau kita terambil exit, dia boleh ingatkan kita masuk semula ke highway untuk sampai ke destinasi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam permusafiran ni juga kena hati-hati. Kerana dalam biasanya orang musafir zaman dulu ni, mereka takut kalau ada perompak-perompak padang pasir, lanun padang pasir yang merompak. Oleh kerana itu orang yang berada di padang pasir, yang sedang berjalan, yang sedang bermusafir di padang pasir, kena hati-hati. Bolehlah kita katakan orang-orang yang lanun-lanun ni macam syaitan lah. Syaitan yang berada dalam dunia, anytime dia boleh lengahkan kita, dia boleh membahayakan kita dan menjauhkan kita daripada matlamat asal kita. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, Al-Hasanul Basri, dia menyebutkan dalam satu kata-kata dia kata, al-mu'min kal-gharib la yajza'u min dhullid dunya. Orang-orang mukmin ni sama seperti orang asing yang mana dia tak kelang kabut. Dia tak kelang kabut. Dia tak melatah. Ya. Walaupun dia terpaksa dihina di dalam dunia. Wala yunafas fi 'izziha, dan dia pun tidak berlumba untuk mendapatkan kemuliaan dalam dunia. Walahu sya'n walin nasi sya'n. Kerana dia ada urusan dia sendiri dan manusia yang nak pada dunia pun ada urusan dia sendiri. Ibn Rajab rahimahullah, seorang ulama mazhab Hanbali, dia mengatakan, lamma khalaqallahu Adam alaihi salam askana huwa wa zawjatahu al-jannah thumma ahbata minha wa u'ida biruju' ilaiha wa salihu dhurriyyatihima fal mu'min abadan yahinnu ila watanihi al-awwal wa hubbul watan min al-iman. Yang mana kata Ibn Rajab, Allah Azza wa Jal apabila menciptakan Adam alaihi salam, Allah dudukkan Adam dan isterinya itu di dalam syurga. Summa ahbata minha, kemudian Allah menurunkan kedua-duanya daripada syurga ke dunia. Wa wa'ida birruju', kemudian Adam ini dijanjikan untuk kembali ilaiha ke syurga wa salihu dzurriyyatihima. Dan juga Adam dijanjikan oleh Allah untuk kembali ke syurga, dan juga anak-anak dia yang saleh, zuriat-zuriat dia yang saleh juga akan dijanjikan dengan syurga. Kalau mereka saleh lah. Fal mu'min abadan yahinnu ila watnihi al-awwal. Ya. Orang mukmin ini selama-lamanya akan rindu kepada watannya yang awal. Orang mukmin ni selama-lamanya akan rindu kepada tanah airnya yang asal. Wa hubbul watan minal iman. Dan cintakan tanah air asal yakni syurga ini termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni, ia sangat-sangat memberikan kita pengajaran supaya kita tidak melupakan tujuan kita yang asal. Orang yang asing, orang yang dagang, jangan ambil melainkan apa yang bermanfaat untuknya. Jaga kelakuannya dan tingkah lakunya. Jaga kata-katanya dan tindakannya supaya tidak dihalau oleh orang-orang tempatan. Begitu juga orang yang bermusafir. Jangan ambil melainkan apa yang bermanfaat untuk diri dia. Jangan berkawan melainkan kawan yang boleh membawa dia kepada tujuan asal dia. Jangan dia berteman melainkan teman yang boleh menjadikan dia berterusan berada di jalan yang benar. Oleh kerana itu dalam dunia pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Dunia pun sama, kita kena buat benda yang sama. Iaitu kita kena berkawan dengan orang yang boleh mengingatkan kita kepada syariat Allah. Kita kena berkawan dengan orang yang sentiasa memandu kita ke arah yang benar. Oleh kerana itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah, teman-teman rapat pada hari kiamat nanti sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain menjadi musuh, melainkan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau dalam dunia ni kita berkawan, kawan baik, best friend forever, BFF. Orang sekarang panggil BFF, best friend forever. Kalaulah dalam dunia ni best friend forever kita, jenis kita berkawan bukan kerana Allah. Jenis kita berkawan kerana nafsu dunia. Berkawan kerana nakkan kepentingan tertentu. Maka kita berkawan ni sampai ke negeri akhirat akan jadi musuh. Kenapa musuh?
Musuh disebabkan masing-masing menyalahkan satu pihak. Engkaulah penyebab aku jadi macam ni. Yang dia pula kata, apa pula? Kaulah penyebab. Maka mereka akan menjadi bergaduh sesama mereka. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini merupakan orang yang bila bersahabat di dalam dunia, mereka juga bersahabat di akhirat. Bahkan, orang-orang yang bersahabat kerana akhirat, mereka tidak akan membiarkan sahabatnya yang lain terjun dalam kebinasaan, terjun dalam kesesatan. Mereka akan cuba sedaya mungkin untuk membetulkan sahabat yang tersilap. Bukan berlepas diri dengan mengatakan, saya tak ada kaitan dengan dia, Tuhan dia. Saya hormat keputusan dia, sedangkan itu adalah perkara yang menyesatkan dia ataupun membinasakan dia. Kita kena bantu. Kerana itulah sebenar-benar orang yang bersahabat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana kehidupan kita ni macam musafir, orang musafir kena cukup bekalan supaya perjalanannya itu tidak membahayakan dia. Oleh kerana itu Allah Taala juga berpesan kepada orang beriman dalam surah Baqarah ayat 197, kata Allah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekalan, kumpulkan bekalan sebanyak-banyaknya, kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian Ibnu Umar pun faham benda ni. Ibnu Umar pun kata, bila kamu telah melalui waktu petang, jangan tunggu pada waktu pagi. Kenapa jangan tunggu? Kerana apa yang boleh dibuat daripada amalan pada waktu petang, jangan tunggu pagi lah. Kerana kita tak tahu pagi itu akan datang pada kita ataupun tidak. Kerana kita tak tahu bila kiamat. Kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu bila kita akan sakit. Maka jangan bertangguh-tangguh. Dan apabila kamu telah ada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu pada waktu petang. Kerana ia namanya membuang masa. Oleh kerana itu, Ibnu Umar tidak suka membuang masa. Dan Ibnu Umar sendiri kata, ambil bahagian. Waktu sihat kamu, buat sebanyak-banyaknya. Limaradik. Supaya kamu ni, bila sakit, kamu tidak menyesal. Kerana kadang-kadang orang bila dah sakit, baru menyesal. Alangkah bagusnya kalau aku masih sihat. Buat banyak benda aku boleh buat. Sedangkan waktu dia sihat, dia tak pernah fikir pun pasal benda. Wa min hayatika limautik. Dan ambil bahagian untuk mengambil peluang pada waktu kamu hidup sebelum kamu ziarah ke alam kubur. Sebelum ziarah ke alam kubur. Oleh kerana itulah, kita jangan menunggu lama. Selagi mana ada kebaikan yang kita mampu untuk buat, kita buat. Selagi mana ada kemampuan untuk kita beramal soleh, amal soleh. Selagi mana kita ada kemampuan nak memberi manfaat kepada orang lain, maka buatlah. Kerana dunia ini tidak kekal, kerana umur kita tak tahu bila berakhir, dan kiamat pun kita tak tahu bila. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Pastikan kita ke negeri akhirat nanti membawa amalan yang banyak dan tidak membawa dosa yang banyak. Tapi adakah bermaksud hadis ni kita kena buang dunia terus? Jangan salah faham. Bukan hadis ni maksudkan kepada kita untuk kita buang dunia terus. Bukan Allah Ta'ala tidak suruh kita membazirkan harta dengan kita membakarnya. Tidak. Tetapi Allah minta kita untuk mempergunakannya dengan kebaikan. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi SAW, sebahagian mereka kaya. Uthman kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak pernah melupakan mereka tentang hakikat. Mereka adalah insan yang memerlukan kepada pahala. Maka mereka gunakan harta yang mereka ada ni untuk menyelamatkan diri mereka. Uthman membeli telaga rumah dan wakafkan kepada orang Islam. Uthman membantu Nabi dalam banyak peperangan dengan memberikan infak fisabilillah. Begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham, Islam bukan suruh jadi miskin. Yang mana kaya teruskan menjadi kaya. Tetapi kaya yang beriman, yang memberikan sumbangan kepada umat, yang memberikan pembangunan kepada orang Islam. Maka kekayaan itu kekayaan yang bermanfaat. Kekayaan yang bermanfaat. Kalau kita kaya, tapi dalam masa yang sama kedekut, dalam masa yang sama banyak buat perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita di akhirat, maka kita akan jawab di hadapan Allah. Kerana kekayaan dan kemiskinan ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Di antara faedah hadis ni juga, ya, suruh kita ni, ya, untuk
berterusan menggunakan harta dunia dengan semangat untuk mendapatkan akhirat. Dan jangan berkawan dengan orang yang jahat lah. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bugha ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata al-hadru min suhbatil ashrar. Hadis ni memberikan ingatan kepada kita supaya kita tak berkawan dengan orang yang jahat. Alladzina hum bimathabati qutta'it tariq. Kerana orang-orang yang jahat ni, kalau orang musafir, sama macam orang yang berada dalam keadaan berkawan dengan perompak di jalanan. Membahayakan. Kay la yanharifu bil muslim an maqsadihi. Kerana orang yang jahat ni, dia boleh menjadikan orang muslim ni berada jauh daripada tujuan asal. Wa yahulu bainahu wa bainal wusul ila ghayatihi. Dan menghalang dia daripada sampai kepada destinasi sebenar dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh juga, dia kata al-amal ad-dunyawi wajib li kaffin nafs wa tahsilin nafa'. Dia kata amal untuk dunia ni kena juga supaya kita tak minta pada orang lain dan mendapat manfaat untuk diri dia sendiri. Wal muslim yusakhiru dhalika kullah min ajli al-akhirah wa tahsil al-ajr inda Allah taala. Dan orang muslim ni sepatutnya kena berusaha untuk mendapatkan akhirat dan mendapatkan pahala dengan dunia yang kena tundukkan dunia untuk dia. Masalu hadzal hadis yu'iduna ila al-wasatiyah wal i'tidal. Perumpamaan yang digunakan oleh hadis ni merupakan perumpamaan supaya kita seimbang. Walaupun orang kata wasatiyah tu, ada orang kata wasatiyah ni maksudnya sederhana, moderate kan. Tapi sebenarnya saya lebih suka dengan perkataan seimbang. Wasatiyah ni tengah-tengah, seimbang. Dia tak ke belah sana dan tidak terlalu sebelah sini. Wal i'tidal, i'tidal seimbang. Fil amal di dunia wal akhirah. Supaya kita seimbang dalam amalan di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh kerana dunia ni perlu juga untuk dibangunkan, untuk membangunkan umat. Kalau umat ni berada dalam keadaan lemah, susah juga. Kullama zada iltisaquna bi turabil ard wa asabatna 'anil akhirah ghaflah wa syurud. Dia kata, selagi mana kita makin lekat dengan tanah dunia, oleh kerana itulah kita akan ditimpa kelalaian untuk akhirat. Bila kita banyak ingat dunia, kita akan lalai untuk akhirat. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk petang ini. Perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan hadis ni memberikan kita sedikit manfaat ilmu, manfaat kesedaran. Mungkin ada sebahagian kita yang ada dengar ada hadis ni kan. Ada dengar ada hadis ni. Jadi kita cubalah untuk mengambil manfaat, walaupun kita pernah dengar, tapi kita ambil dia sebagai satu peringatan, sebagai satu orang kata apa, ulangan ingatan. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Soalan saya tengok, kalau ada soalan ni saya boleh ambil ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat duha masuk berapa minit selepas syuruk? Okey, syuruk ni maksudnya dia matahari terbit, itu syuruk. Duha bila masuk? Bila matahari itu sudah meninggi sedikit daripada terbit. Bila? Kalau ikut time memang ada beza. Ada yang kata 15 minit, ada yang kata 20 minit. Bagi saya 20 minit itu terbaiklah untuk kita melakukan solat duha. Solat duha. Dan dia akan berterusan sehinggalah matahari tegak atas kepala. Bila matahari tegak atas kepala, maka habislah waktu duha. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila kita dapat masuk syurga nanti, bolehkah kita sebut nama-nama sahabat kita yang banyak menolong kita, bawa kita jalan yang benar untuk Allah masukkan ke syurga? Bagaimana pula dengan sahabat kita yang kita tinggalkan tapi kita sebut nama mereka, mungkin mereka pernah tolong kita? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis disebutkan bahawasanya orang-orang yang saleh ini ada syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kawan-kawan yang saleh ini apabila berkawan dengan orang-orang yang kurang baik, maka pada waktu tu dengan kehendak Allah, tapi maksudnya mesti apa? Mesti ada izin daripada Allah lah, bukan kita punya kehendak semata-mata, tetapi mesti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, dengan izin Allah,
maka sekalian orang-orang soleh itu mungkin akan memberikan syafaat kepada kawannya yang berada di neraka. Oleh kerana itu, Hasan al-Basri menyebutkan bahawasanya istaksiru minal asdiqa'is salihin, kata Allah. Okay. Banyakkan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Kerana bagi mereka ni ada syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Tapi semua tu dengan izin Allah. Berdasarkan kepada hadis Al-Imam Muslim, memang ada. Mereka ini ketika mana bila masuk ke dalam syurga, mereka tengok kawan-kawan mereka tak ada. Yang rapat dengan mereka ni tak ada. Sebab itu mereka kata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Maka dia kata, wahai Tuhan kami, ada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang dulu solat bersama kami, puasa bersama kami, beramal bersama kami. Maka Allah Ta'ala kata, izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Maka Tuhan kata, pergi, mana-mana yang kamu dapati dalam neraka itu ada, dalam jiwa mereka ada iman walaupun sedikit, maka keluarkan mereka. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, berkawan dengan orang-orang yang soleh ini ada faedahnya. Itu faedah yang boleh digunakan untuk mendapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan berpegang dengan as-sawad al-a'zam di dalam hadis? Memang ada Nabi SAW sebut tentang, memang ada dalam hadis disebut tentang as-sawad al-a'zam. As-sawad al-a'zam ialah maksudnya berpegang dengan pegangan majoriti para sahabat dan salafus salih pada waktu itu. As-sawad al-a'zam bukan bermaksud berpegang dengan majoriti setiap masa. Kalau setiap masa berpegang dengan majoriti, ada hadis yang menyanggahinya, yang mana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan sentiasa akan ada, setiap masa akan ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku berada di atas kebenaran. Kumpulan kecil bukan sawad al-a'zam. Ya, bukan majoriti. Okey. Kemudian juga dalam hadis Nabi kata, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam itu akan bermula dalam keadaan yang asing dan akan kembali asing di akhir zaman. Jadi as-sawadul azam apa maksudnya? As-sawadul azam ialah kita kembali kepada pegangan majoriti sahabat dan salafus salih di zaman yang Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ataupun khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku, walladzina yalunahum, dan kurun orang yang datang selepasnya itu tabi'in, walladzina yalunahum, itu kurun selepasnya juga tabi'. Jadi kita berpegang dengan yang tu, insya-Allah kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, adakah kalau kita hanya mengerjakan salat 5 waktu dengan tidak meninggalkannya, adakah kita sudah dikira mereka yang soleh? Dalam hadis memang ada orang Badui tanya, dia kata dia nak buat benda wajib je. Kan Nabi kata najaha in sadaq, dia akan aflaha in sadaq. Kalau dia bercakap benar, dia kena buat benda wajib saja, dia akan orang kata apa? Dia akan selamat. Tetapi problemnya adalah kadang-kadang kita buat benda wajib ni, adakah kita percaya ia sempurna? Kerana kadang-kadang amalan wajib kita buat ada kurang di sana sini. Oleh kerana itulah kita berusaha untuk mengamalkan benda yang sunat, supaya benda yang sunat ni boleh dijadikan sebagai penampung. Dan kalau kita buat benda wajib saja, kita tak buat benda yang sunat, ya, takut-takut pula nanti apabila kita buat benda yang haram banyak sangat, kita manusia biasa, mungkin kita terlibat dengan benda-benda yang haram. Oleh kerana itu, mungkin akan menjadi bahaya. Maka tidak ada salahnya untuk kita mengamalkan benda-benda yang sunat. Bahkan, ia sangat-sangat dituntut. Itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Oleh ikut Nabi ni dia maksum. Tapi kenapa Nabi juga banyak melakukan benda-benda sunat? Patutnya Nabi tak payah benda sunat lah. Sebab dia dah maksum buat benda wajibnya. Nabi nak tunjuk kepada kita tentang kepentingan amalan sunat, supaya amalan sunat ni boleh menjadi penampung kepada amalan fardu kita, dan dosa-dosa kita akan dihapuskan dengan ataupun akan dapat dikalahkan dengan benda-benda sunat ini, selain daripada benda-benda wajib. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah mazhab Syafi'i tiada zakat pendapatan dan simpanan?
Ada. Cumanya yang berbezanya adalah uh, adakah zakat yang pendapatan ni perlu haul ataupun tidak. Itu yang menjadi perbahasan. Yang kita pakai sekarang ni dekat Malaysia, zakat pendapatan tu dia macam tak dikira haul. Tak dikira haul. Kenapa kita mengambil pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi? Yang mana Dr. Yusuf Al-Qardawi mengambil pandangan, satu pandangan daripada mazhab Hanbali. Yang mana dia kata zakat mal mustafad, harta yang datang di pertengahan haul ini tidak perlu untuk menunggu haul. Maka perlu dibayar serta-merta. Oleh kerana itu, kita mengambil pendapat tu. Dan saya setuju sebenarnya. Kerana orang yang makan gaji ni kadang-kadang dia lebih kaya daripada orang yang bertani. Kalau orang bertani pun kena, takkan orang yang jadi lawyer ke kaya, jadi pegawai-pegawai takbir yang gaji besar-besar ni, jusa-jusa ni tak kena. Oleh kerana itu, keadilan Islam, maqasid syariah mengatakan mereka juga perlu membayar zakat pendapatan mengikut kepada waktu-waktu mereka mendapatkan harta tersebut, gaji tersebut. Baik. Baik, dia kata apa beza selawat baris atas dan baris bawah? La atau li? Oh ni. Sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apa bezanya? Bezanya adalah makna kalau kita kata sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad dan Allah memberi salam kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kata Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya Allah itu arahan, kita bukan arahan, doa kita. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Berilah salam kepada Nabi Muhammad. So salla tu ayat penyata, salli ayat doa. Sebenarnya fi'il amar dia panggil, tapi pada Allah kita tak boleh nak mengarah Allah. Kita tak boleh nak bagi arahan, tak beradab nak bagi, tapi kita doa. Bila permintaan daripada bawah, martabat bawah kepada martabat atas, masuk doa. Kalau permintaan tu daripada martabat atas ke bawah, baru kita panggil arahan. Okey. Okey, kejap. Okey, kalau ada soalan. Banyak ke soalan tentang ni? Masya Allah. Okey, doa masuk pasar dia tanya. Ada doa masuk pasar. Doa masuk pasar ni, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dalam hadis itu riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Tirmizi juga meriwayatkannya. Dia mengatakan, Nabi kata siapa yang masuk pasar dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Jadi siapa yang masuk pasar baca doa ni, Nabi kata akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1000 kebaikan. Maksud 1000 ni sejuta lah kan. Dan Allah Taala akan padam baginya sejuta kejahatan dan akan diangkat sejuta darjat. Imam Tirmizi kata hadis gharib. Walaupun begitu, biasanya Imam Tirmizi ni kalau dia sebut gharib, dia hadis gharib. Dia bukan hasan gharib. Hadis gharib biasanya dhaif, ada masalah sikit. Tapi sebahagian ulama mengatakan ia sahih. Al-Hakim kata dia sahih. Tapi Al-Hakim ni dia orang kata apa? Dia agak sedikit bermudah-mudah menghukumkan hadis sebagai sahih. Demikian disebut oleh Ibn Salah. Munziri mengatakan hasan. Mengatakan hasan. Tetapi di antara para ulama ada yang menghukum hadis ini sebagai dhaif. Antaranya Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan ia dhaif. Kemudian Daraqutni juga mengatakan dhaif. Oleh kerana itu Ibn Qayyim juga cenderung pada pendapat yang mengatakan ia dhaif. Maka dalam isu ni ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian mengatakan ia hasan, sehingga Albani pun mengatakan ia hasan. Tetapi ramai di kalangan ulama-ulama ilal mengatakan ia dhaif. Oleh kerana itu saya cenderung untuk mengatakan ia dhaif. Tetapi kalau kita nak baca tak ada masalah, disebabkan ia termasuk dalam fadailul amal.
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara untuk kita yang pernah tinggal solat? Adakah solat perlu qada? Kalau kita tinggalkan solat itu disebabkan kita tertidur atau terlupa, tidak ada khilaf di kalangan para ulama untuk mengqada'kannya. Berdasarkan kepada hadis, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur daripada solat atau terlupa, maka hendaklah dia solat ketika dia ingat. Dia ingat ataupun dia tersedar dan dia solat. Tetapi yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah pada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Sengaja ditinggal. Majoriti ulama mengatakan wajib qada. Ya. Wajib qada. Manakala minoriti ulama seperti pandangan Al-Humaidi, seperti pandangan yang dicenderungkan oleh Ibn Hazmin, ataupun pandangan ini dipilih oleh Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Pandangan ini juga Ibn Rajab juga cenderung padanya. Dia mengatakan tidak wajib qada. Sebaliknya yang wajib hanya bertaubat dan memperbanyakkan salat sunat, kerana menurut mereka orang yang tinggal solat dengan sengaja ni merupakan orang yang berdosa besar, maka waktu tu tak kembali lagi dah, sebab dia bukan tak sengaja tinggal, dia saja je tinggal. Berbeza dengan orang yang tidur dan terlupa tadi, dia tak sengaja, maka ada ruang untuk dia tebus semula kesilapan dia. Berbeza dengan orang yang sengaja. Itu pendapat minoriti. Manakala pendapat majoriti dia kata kalau tidur yang tak berdosa pun kena, kalau lupa yang tak berdosa pun kena, maka orang yang sengaja lagilah kena. Ya. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebenarnya memilih pada pendapat yang kata tidak wajib untuk qada. Tetapi kalaulah kata dia nak pilih pendapat majoriti, itu lebih selamat untuk dia. Lebih selamat untuk dia dan lebih meyakinkan. Tetapi dari sudut dalil tidak ada yang jelas. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Wallahu a'lam. Okey. Ini ada satu soalan yang menarik ni. Ya. Mana tadi hilang dah. Banyak sangat ni. Ya, banyak sangat ni. Ya Allah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mematikan kucing dengan cara suntikan ataupun eutanasia kerana doktor veteriner mendesak, mengatakan kucing itu dalam kesakitan dan tiada lagi harapan untuk sembuh kerana ia tidak mungkin boleh dioperate, akan likely tak hidup, dan kucing itu kalau hidup pun akan terus deteriorate kerana ada AIDS yang tiada ubat untuk sembuh. Okey. Ini soalan dia kata, boleh tak kalau kucing kita sakit, kita bunuh dia disebabkan kita kesian dekat dia? Sebab kita tahu kalau kita biarkan dia tak akan hidup dah. Jadi kita bagi dia suntik supaya dia mati, supaya dia tak terus, orang kata apa? Supaya dia tak terus untuk hidup dalam keadaan seksa. Dalam isu ni, ulama berbeza pendapat. Tapi saya nak sebut yang satu. Kalaulah dia hidup menyebabkan dia membahayakan orang, maksudnya penyakit dia tu boleh berjangkit ke orang dan membahayakan orang, then tu tak ada masalah lah, boleh bunuh. Ya. Tetapi kalau dia tak membahayakan orang, dia dengan dia je penyakit dia, tapi kita tahu tak ada harapan untuk sembuh, then kita ada dua pendapat. Sebahagian ulama mengatakan tak boleh, kerana biar dia kekal hidup, kerana we never know, mungkin dia akan disembuhkan oleh Allah. Itu satu. Manakala pendapat yang kedua adalah pendapat yang membenarkan. Ini pendapat dalam mazhab Maliki. Dia mengatakan boleh untuk membunuh haiwan ni disebabkan kita rahmah pada dia. Oleh kerana tu, ya, kalau kita tengok, kalau tanya pendapat saya lah, biarkan dia tu lebih baik lah. Kerana kalau kita biarkan dia, kita bagi dia makan, setiap kali kita bagi dia makan tu, kita akan mendapat pahala kerana kita memberikan makanan kepada haiwan, dan ia dianggap sebagai sedekah daripada kita. Okey, jadi biarkan dia dalam keadaan begitu. Okey, wallahu a'lam. Tapi kalau nak ambil pendapat yang satu lagi pun tak ada masalah, kerana dalam isu ni isu khilaf. Isu khilaf lebih baik ambil pendapat yang tidak membenarkan itu, kerana kita akan mendapat pahala sedekah. Wallahu a'lam.
Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk petang ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada petang ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Terima kasih kepada Dr. Azmi, terima kasih kepada Kak Majini, terima kasih kepada Global Ihsan yang minta saya live kan di Facebook. InsyaAllah kita berjumpa pada waktu akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.